nasihat kepada orang yang nak bekerja di Arab Saudi, apa dia yang? Hati kena kental. Itu satu je? Sebab jauh daripada family, jauh daripada suami, anak-anak, mak bapak, jauh daripada kampung. Okey. Hai. Adik, hai adik. Hai. Hai. Alamak, dia tak biasa depan kamera pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bang Cik Live. Hari ni Bang Cik tengah on the way, nak hantar isteri Bang Cik ke kerja. Ramai yang tertanya-tanya kepada Bang Cik macam mana nak kerja ke di Arab Saudi ni. Tapi tak apa, sambil-sambil kita on the way ni, Abang Cik nak interview isteri Abang Cik sendiri. Sebelum itu, Abang Cik doakan semua sahabat-sahabat Abang Cik, tak kira berada di mana-mana, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, di Myanmar, di Arab Saudi sendiri, sila subscribe. Doa dulu, doa lo. Okey, Abang Cik doakan supaya semua ni dalam lindungan Allah SWT. Okey, jangan lupa sila subscribe. Bang Cik akan masuk nak setting budak, sebab budak akan masuk dalam orang cakap baby seat. Okey, sila subscribe. Sementara tu jangan lupa like jika suka pada video Bang Cik. Jangan lupa komen untuk menanyakan apa-apa persoalan, dan jangan lupa berkongsi bersama. Semoga kita dapat manfaat bersama. Okey, kita jumpa dalam kereta. Okey, kita dah pastikan anak selamat. Jangan lupa kalau ada yang baby kecil tu, kita gunakanlah baby seat untuk keselamatan anak-anak. Okey, Bang Cik akan pasingkan kamera Bang Cik kepada isteri Bang Cik sambil-sambil Bang Cik memandu. Dan jangan pula menyampah pada video kali ni, sebab kadang-kadang Bang Cik ada terpanggil sayang. Sebab itu adalah panggilan Bang Cik kepada isteri Bang Cik. Okey, jom. Sebelum tu, kenalkan diri. Siapa? Isteri Bang Cik. Nama. Nama Nurul. Shoot tepi sikit. Dia tak biasa pegang kamera. Dia ingat senang ke nak pegang kamera? Okey, baru nampak Bang Cik kan? Baru steady. Okey, dah berapa lama pengalaman bekerja di Arab Saudi? 7 tahun 8 bulan. 7 tahun 8 bulan. Dah nak dekat 8 tahun lah kiranya. Macam mana boleh tiba-tiba? Terus ni tanya ni kan. Bang Cik pun sebenarnya jarang tanya sebenarnya. Sebab tak kalau nak nak tanya. Okay, sebenarnya kalau nak tahu kisah Bang Cik dengan dia, sebab dia bekerja dulu dekat sini, barulah kita orang ni bernikah. Okey, jadi Bang Cik pun dah umur berapa 5 tahun kita kahwin? 6. Okey, dah 6 tahun dah kita kahwin. Tu tengok orang lelaki, kelemahan dia memang tak akan tahu bila dan orang cakap berapa lama betul-betul ni yang tahunya tarikh kahwin tu. Okey, macam mana boleh bekerja dekat sini? Tiba-tiba ataupun tak sengaja? Tiba-tiba tak sengaja tu tak, kiranya macam mana kita perlu, apa proses yang pertama kalau nak kerja kat sini? Memang nak kerja kat Saudi, kita apply dekat agensi. Okey, stop dulu. Okey, sebelum tu agensi apa yang uruskan jururawat lah? Kita cerita hari ni jururawat lah, senang sebab isteri Bang Cik jururawat, jadi lebih pakar untuk kita menceritakan bahagian jururawat. Okey, apa syarat-syarat utama untuk apply kerja di Arab Saudi? Syaratnya ada diploma ataupun degree. Lepas tu dah ada pengalaman bekerja. Pengalaman tu ikut kepada hospital yang minta tu. Ada hospital yang dia akan mention beberapa tahun yang dia nak pengalaman. Lepas tu tahu bahasa Inggeris. Tu je lah. Itu
Okey, agensi apa yang buat? Ada banyak agensi ke? Ada beberapa agensi, tapi yang khas untuk Mekah. tak, memang ada beberapa agensi yang uruskan, tapi yang kita orang apply Melorita. Okey, Melorita. Kiranya siapa-siapa yang ada CJ Jururawat ataupun diploma ataupun degree, kalau berhajat untuk bekerja di Arab Saudi, bolehlah layari Facebook website Melorita kan. Nanti Bancik tulislah dekat bawah description, insya-Allah. Lepas tu berapa lama proses interview, macam mana? Cuba ceritakan sikit. Hantar permohonan dah lama. Lepas tu dia yang call kita sebab Mekah nak nurse Muslim masa tu. Masa 2013. Habis interview dengan orang Arab ke interview dengan Melorita? Tak, online interview dengan ke? hospital punya ni lah, hospital punya orang lah. Oh, kiranya orang hospital datang Malaysia. Datang Malaysia untuk interview seorang-seorang. Lepas tu berapa lama jarak tak dapat surat? Dalam dapat 3-4 bulan. Oh, dalam 3-4 bulan baru dapat keputusan. Lepas tu terus je fly. Dapat visa. Oh, terus dapat visa, terus fly. Apa lagi? Apa lagi nak tanya? Kalau ada apa-apa persoalan yang Bancik terlepas tanya, boleh tanya dekat komen. Nanti insya-Allah isteri Bancik sendiri yang akan jawab, ataupun kita akan jawab di next video. Okey, macam mana perasaan mula-mula datang ke Kota Mekah ni? Masa tu masih bujang masa tu isteri Bancik masih bujang. Macam mana perasaan mula-mula dekat KLIA tu sorang-sorang ke? Lepas tu sampai macam mana orang sambut ke? Macam mana? Cuba ceritakan. Sampai memang hospital hantar orang lah, hantar pekerja untuk sambut. Dekat mana? Dekat hospital? Dekat airport. Dekat airport. Lepas tu dia terus bawa pergi ke hostel untuk berehat. Lepas tu besoknya terus kena daftarkan diri di hospital. Begitu mudah lah? Senang lah? Senang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa tu lah baru jumpa kawan-kawan yang lain. Berapa orang masa tu? Pengalaman pertama lah sampai touchdown. Batch yang datang masa tu sekali satu flight 6 orang. 6 orang, yang 5 orang lagi semua rasanya tinggal seorang je kat sini. 2 orang je lah antara 6 orang tu. Dah berhenti dah? Yang 4 orang semua dah exit dah balik Malaysia for good. Tapi masa sampai sini memang dah ramai lah orang Malaysia. Adalah dalam 20 orang kot yang dah sampai dulu. Ni salah satu soalan yang biasanya lah, yang orang bertanya-tanya, kena pandai bahasa Arab tak kalau jadi jururawat kat sini? Tak, sebab memang akan terbelajar sendiri. Sambil-sambil Bancik mandu Sekejap, sabar. Lepas tu esoknya terus kerja ke macam mana? Terus daftar diri, terus masuk. Dia teruslah ada proses lah, orientasi apa semua, masuk department. Cuma tak takut sebab ramai jugalah orang Malaysia yang lain yang dah sampai. InsyaAllah ramai. Dan hostel tu macam mana keadaan? Hostel tu orang cakap yelah kita mula-mula sampai. Masa tu hospital ni dia baru je dibuka. So dia tak ada, masa mula-mula datang 2013 tu tak ada lagi hostel yang tetap. Hostel yang memang betul-betul hostel tu tak ada. So dia sewa hotel untuk menempatkan kita. So sebagai orang Malaysia, kita dapat kelayakan istimewa lah. So sebab macam orang Malaysia satu bilik seorang individually. Tapi kalau macam bangsa lain dari negara lain sharing, satu bilik 2 orang macam tu. So satu building tu orang Malaysia semua ke bercampur? Bercampur lah. dengan Filipin, dengan Indonesia. Indonesia tak ada, Filipin dengan India. Tapi itulah speciality dia. Kalau orang Malaysia memang satu bilik hotel tu seorang. Okey. Setakat ni kalau nak jadi jururawat hanya ada Malaysia, Indonesia tak ada hospital lain pun tak ada? Ada hospital lain, ada Indonesia. Hospital banyak negara yang hantar. Malaysia, Indonesia, Filipin, India, Tunisia, daripada Singapura, Jordan, Egypt. Singapura ada Singapura tak ada. Singapura ataupun Brunei tak ada? Okey, tak apa. InsyaAllah kita doa-doakan supaya ada juga rakyat daripada Singapura ataupun Brunei lah untuk bekerja di Arab Saudi.
Sebab kan kalau Singapura dengan Brunei pun rasanya tak cukup lagi dia orang punya jururawat. Jadi ramai juga orang luar yang bekerja di sana nak orang Malaysia kan. Ramai orang Brunei nak pergi kerja kat Singapura, pergi kerja dekat Brunei, orang Malaysia sendirilah. Okey, lepas tu kita dah sampai. Yalah, bila pengalaman pertama nak jumpa doktor Arab ataupun jumpa orang luar, apa nasihat daripada isteri bancik sendiri? Okey. Sebab bila kita berada di luar ni, bila kita berada di luar, kita tak boleh bawa praktis kita kena bawa yang baik, kita bawa. Tapi kalau macam habit kita yang kita dah biasa dekat Malaysia tu, memang tak boleh bawa. Sebab dekat sini lain. Dia punya memang lain lah, segalanya lain. Tapi kalau praktis tu insya-Allah sama. Okey, kalau nak tahu bahagian apa yang isteri bancik ni, bahagian nurse, jururawat bahagian apa? Bilik bedah, operation theater. Dari dulu daripada Malaysia ke bilik bedah ataupun daripada Malaysia bilik bedah? Okey, kalau lah kat Malaysia kita dah bilik bedah, adakah kat sini bilik bedah ataupun akan bertukar? Masa kita apply tu dia bergantung kepada pengalaman kita. Kiranya kalau kita jaga ward dekat Malaysia kita minta lah ward. Minta ward dekat sini lah. Okey. Kalau kita head nurse, kita minta head nurse lah. Sebab nurse pun dia ada peringkat-peringkat dia. Sebab kalau nak tahu kadang-kadang yang bancik pernah jumpa orang cakap yang paling pangkat terbesar director pun pernah ada dekat Malaysia, iaitu daripada Taif. Okey, hospital tentera di Taif yang adanya orang cakap nurse daripada Malaysia. Bayangkan pangkat director pun kita boleh apply sebenarnya untuk bekerja di Arab Saudi. Okey, nanti bancik akan ceritakan apa kelebihan bekerja di Arab Saudi. Sebab isteri bancik ada urusan sekejap, dia nak pergi kedai runcit untuk beli bekalan semasa bekerja malam ni. Okey, stay tune. Adios. Okey, kita bertemu kembali bersama dengan isteri bancik. Padahal ni bukan live pun, tapi tak apa. Kita nak dapatkan mood balik bukan senang sebab isteri bancik sebenarnya tak biasa lagi seat belt. Jangan lupa kalau ada 150 rial tak ada masalah kalau tak pakai seat belt dekat sini. Disebabkan kat sini kalau nak saman orang, dia orang tak perlu tahan kereta Dia hanya ambil nombor plate, dia masukkan dalam sistem, kita akan dapat orang cakap SMS, betul tak? Okey, kita akan dapat SMS dan kita terus dia kena bayar saman. Okey, tadi bancik nak tanya apakah kelebihan sebenarnya bekerja di Arab Saudi ni? Kelebihan yang pertama ialah gaji. Gaji kita tak boleh cakap lah. Gaji itu adalah PNC. Mungkin adalah double daripada yang dekat Malaysia. Lepas tu kelebihannya ialah kereta ni. Sebab kita dekat Arab Saudi, kita senang nak menunaikan umrah, nak pergi ke Madinah. So itu adalah kelebihan yang penting haji kan? Yang penting haji alhamdulillah dapat haji. Okey. Lagi apa? Apa lagi? Dapat melancong, bukan melancong lah, dapat mengenali negara orang lah, dapat mengenali. Okey, dapat pengalaman yang berbeza daripada negara kita sendiri. Okey, bancik dengan isteri bancik dikira alhamdulillah sebab kita orang dapat Kota Mekah. Tapi sebenarnya mula-mula isteri bancik dapat di area lain sebenarnya, di daerah yang lain. Mula-mula dapat tawaran daerah mana? Dapat Tabuk tapi tak nak. Tabuk, lepas tu Damam kan? Damam dapat tapi tak pergi. Setelah beberapa kali reject, barulah datang. Bila dapat Mekah baru terbuka hati. Baru terbuka hati untuk pergi. Kiranya kita hantar je dulu borang interview untuk borang application. Kita punya CV kita hantar je kita punya CV, kita boleh pilih sebenarnya daerah mana yang kita nak pergi. Kalau dapat Mekah tu sayanglah kalau nak tolak, betul tak? Okey. Satu lagi sebenarnya bancik tak boleh tunjuk sebenarnya hospital isteri bancik ni. Sebab hospital isteri bancik bekerja ni antara PNC yang ada di Mekah, iaitu hospital tentera. Kalau dalam kota Mekah lah kita hospital polis. Hospital polis. Jadi tak boleh tunjuk sangat sebenarnya macam mana rupa bangunan, macam mana dekat kawasan mana. Sebab yalah kita kena menghormati dengan
kepolisian, orang cakap polis, orang cakap akta rahsia negara. Cuma dalam Saudi ni, okey, sekarang ni lah dalam satu hospital tu berapa ramai lagi orang Malaysia? Lebih kurang. Lebih kurang sekarang ni dalam 50 orang. Dalam 50 orang. Dulu awal-awal berapa orang? 100 ada. Tapi ramai yang dah back for berhenti. good. Okey, ramai yang dah berhenti. Kalau nak tahu sebenarnya Saudi sekarang ni tengah rekrut rakyat Saudi sendiri untuk bekerja, betul tak? Okey, dia sekarang ni tengah, kalau boleh dia nak perbanyakkan ramai lagi orang Saudi bekerja di bahagian hospital sendiri ataupun di mana-mana sektor pun. Dia nak menggunakan orang lokal. Dia dah start Saudiization. Dia dah start pekerja Saudi sendiri. Pekerja Saudi. So dia memang kurangkan pekerja luar. Tapi ada peluang lagi tak untuk rakyat Malaysia ataupun rakyat-rakyat luar untuk bekerja di Saudi? Ada hospital yang masih memerlukan khidmat pekerja asing. Minimum lah, tadi tak jawab lagi. Minimum berapa tahun pengalaman kat Malaysia? Sebab ramai sebenarnya nak apply. Mungkin 3 tahun. Mungkin 3 tahun. Lepas tu dia nak lelaki ke perempuan atau perempuan je semua? Ada hospital yang nak lelaki. Tapi kebanyakannya perempuan. Kalau daerah lain lah, kalau Mekah ni susah lah untuk ambil lelaki kan. Sebab sebenarnya Mekah ni dia ada special sikit lah. Dalam Saudi, Mekah dan Madinah dijaga sikit lah dia punya pergaulan apa semua. Tapi kat Madinah ada lelaki. Oh, dekat Madinah ada lelaki? Ada. Staff Malaysia lah. Dia nurse ke, jururawat ke, dia technician? Jururawat lah. Oh, kalau technician boleh tak? Ada. Ada juga? Tapi rasanya tak ada. Dia orang Saudi, kan orang luar. Tapi rasanya dekat Riyadh bancik ada kot yang cakap dengar ada technician daripada Malaysia. Ada hospital yang ambil. Okey. Dalam kota Mekah ni beramai tak orang Malaysia sebenarnya jururawat? Dekat hospital An-Nur ada tapi tak ramai. Yang hospital orang umrah lah, yang kita bercakap ni hospital orang umrah kan? Hospital umrah tu hospital An-Nur lah. Hospital An-Nur ada tapi tak ramai. King Abdul Aziz? Tak ada. Tak ada. Yang ada dialisis kan? Dialysis center, National Guard Dialysis Center ada ramai. Lepas tu Taif Al-Hada ada, Staff Malaysia dan Security Forces. Hospital lain semua tak ada. Ini hospital beranak pun tak ada lah. Tak ada. Depan maternity kita ni. Okey, depan kita sebenarnya seberang jalan ni adalah hospital maternity, iaitu hospital bersalin dan kanak-kanak yang dekat depan ni. Tapi dah dihalang oleh pokok kot. Pokok ni terlampau besar. Maternity and child. Okey, Bancik sebenarnya dah nak sampai hospital isteri Bancik ni. Tapi ialah sayang, bukan Bancik tak nak bagi tahu lokasi ataupun bangunan yang isteri Bancik bekerja, tetapi ini semua untuk keselamatan lah. Kita dah ada kontrak yang dah sign. Kita tak boleh ambil apa-apa picture dalam tu nak sekarang ni tengah musim corona ataupun musim haji. Keselamatan Arab Saudi harus dijaga. Orang cakap Bancik akhiri Bancik punya vlog kali ini menceritakan kisah orang cakap apa, kisah macam mana nak apply jadi jururawat. Kalau boleh alhamdulillah jelas. Kalau tak jelas sila komen dekat bawah. Kalau belum subscribe, macam biasa sila subscribe dan tekan notification untuk Bancik lebih bersemangat untuk terus bervlog. Ini baru jururawat Bancik belum lagi interview macam-macam lagi jenis pekerjaan. Ada engineer, ada macam-macam lagi orang Malaysia bekerja. Syarikat telekomunikasi pun ada. Macam-macam lagi lah. Sila subscribe, jangan lupa. Sila tekan like kalau suka pada vlog-vlog Bancik. Dan jangan lupa kongsi video-video Bancik supaya lebih ramai yang mengetahui Bancik bervlogging di Arab Saudi, lebih mengenali dan dapat manfaat bersama daripada vlog-vlog Bancik. Okey, akhir kalam, nasihat kepada orang yang nak bekerja di Arab Saudi, apa dia yang? Hati kena kental. Itu satu je? Sebab jauh daripada family, jauh daripada suami, anak-anak, mak bapak, jauh daripada kampung. Okey. Sebenarnya untuk bawa suami lah, macam Bancik sendiri, ada pro and con dia. Kalau
Orang cakap kalau tak bawa suami, dia jimat sikit lah. Duduk hostel sekali, disediakan semua okay, hostel disediakan apa semua. Tapi kalau dah bawa suami ataupun bawa keluarga, haruslah membayar sendiri semua sekali, sewa-sewa semua. Tapi itu semuanya bergantung pada kontrak. Kalau kontrak memang boleh bawa suami, boleh bawa keluarga, alhamdulillah kalau kita dapat kontrak macam tu lah. Dan last kali, berapa kali boleh balik Malaysia sebenarnya kalau tak ada corona? Tiket kai terbang diberi ataupun tidak? Hospital provide 1 kali setahun. Tapi kita dibenarkan, tengoklah, kalau ada staff yang mencukupi, setiap 3 bulan sekali boleh, 6 bulan sekali boleh. Itu kalau tak ada corona lah. Kalau kita kalau tahu tak ada corona lah. Tapi sekarang ni sebab ada corona, dah 2 tahun dah tak balik. Okay, 2 tahun dah tak balik Malaysia. Sama-sama dengan Banci juga, memang tak balik Malaysia. Okay, Banci akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.